Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita. Masih lagi kita dalam surah Al-Kahfi. Dan seingat saya pada kali yang lepas, kuliah yang lepas, kita berhenti pada ayat 26. Betul eh? Qulillahu a'lamu bima labithu. Betul? Terlebih dahulu saya mohon maaf lah kerana lama tak ni. Rasanya dua kali tak datang. Kali pertama tu sebab ada program atau ada apa entah, saya pun tak ingat. Kali kedua kerana ada daurah kan. Dan saya pun masa tu ada daurah di Hulu Langat, daurah kitab Safinatun Najah di Hulu Langat. Jadi minggu ni pun ada ceramah juga hari Jumaat, esok lah. Jadi kerana itu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi cadangkan kita buat hari Khamis. Jadi alhamdulillah bila saya tengok jadual, okey, apa hari Khamis ni tak ada apa-apa. Jadi itulah, kita hari ni saja kita buat hari Khamis. Untuk kuliah yang akan datang, kita macam biasa kita akan adakan kuliah kita setiap hari Jumaat insya-Allah. Baik, kita mula dengan ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu, dan bacakanlah. Perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacakanlah ma uhiya ilaika, apa yang
telah diwahyukan kepada kamu min kitabi rabbik, daripada kitab Tuhanmu, iaitu Al-Quran. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada pengubah bagi kalimah-kalimahnya, iaitu kalimah-kalimah Allah. Wala tajida min dunihi multahada, dan kamu sama sekali tidak akan menjumpai selain daripada Al-Quran itu perlindungan. Kamu tidak akan menjumpai perlindungan daripada selain daripada Al-Quran. Jadi ayat ini sehinggalah ayat tentang nanti yang akan datang, ayat yang mengisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau mengikut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahawa semua ni dikira satu potongan yang sama, maknanya satu cerita yang sama, bermula daripada watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik sampailah seterusnya cerita tentang lelaki yang dikurniakan dua lelaki yang salah seorangnya dikurniakan dengan dua kebun. Kemudian terus lagi sampai kisah panjanglah maknanya. Semua itu sampai habis kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu kalau mengikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu adalah satu, maknanya konteks yang sama, cerita yang sama. Bahkan sebelum ni kita pernah sebutkan bahawa surah Al-Kahfi ni di antara surah yang dikatakan oleh sebahagian ulama bahawa ianya turun sekaligus. Lagilah kalau sekaligus lagi nampak jelas perkaitan antara semua ayat tersebut. Maknanya yang awal surah Al-Kahfi itu pun tetap ada kaitan dengan yang ini dan juga yang akan datang. Baik, kemudian berkenaan dengan ayat ini, berkenaan dengan ayat ini telah diterangkan tadi, bahawasanya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Al-Quran kepada umat, kepada manusia. Maknanya sampaikan wahyu yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Quran itu tidak ada mubaddil, tidak ada yang menukarkannya. Tidak ada siapa yang boleh menggantikannya, menukarkannya. Maka di sini menunjukkan bahawasanya tak boleh kita suka-suka menukar ayat Al-Quran. Tak boleh. Sama ada selari dengan kehendak kita atau tidak, macam itulah Al-Quran. Tetap ia macam tu, tak boleh diubah, jangan ditukar kalimah-kalimahnya. Kalau kita di Malaysia ni mungkin tak ada dengar sangatlah, tapi kalau di negara Arab ada setengah orang-orang ahli akademik yang konon-kononnya terbukalah katanya dan sebagainya, terutamanya ahli akademik dalam bidang bahasa Arab. Dia mungkin bahasa Arab mungkin hebat, tapi dalam bidang ilmu-ilmu tafsir, hadis, syariah dan sebagainya kurang. Jadi kerana konon-kononnya hebat sangat bahasa Arab, kadang-kadang mereka mempertikaikan ayat Al-Quran. Dia kata ni tak betul ni, pemilihan kata ni tak betul. Dia kata kena tukar begini. Ini i'rabnya tak betul ni. Jadi mereka mengulas ayat Quran tu seolah-olah macam mereka ahli sastra mengulas, mengkritik sastra, mengkritik syair. Memang kalau kita belajar bahasa Arab, memang kalau kita belajar syair, prosa dan sebagainya, memang kita akan diajar untuk mengkritik. Kita kena kritik. Kalau benda tu tak sesuai, tak kena, baru dia hidup. Barulah syair itu hidup. Maksudnya sentiasa akan dikaji. Ada saja, setiap zaman ada saja yang kaji dari sudut ni, Tapi Quran tak ada, tak boleh. La mubaddila li kalimati, tak boleh. Memang tak boleh ditukar ganti. Sebab memang apa yang ada dalam Quran, itulah yang memang Allah Ta'ala nakkan kita baca dan mengambil pengajaran daripadanya. Dalam surah Al-An'am ayat 115, Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan benar, wa adla, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang menukar, yang menggantikan bagi kalimah-kalimahnya, wa huwas samiul alim. Jadi tak boleh dah. Tak boleh. Kemudian kalau kita tengok ayat ni, watlu ma uhiya ilaika, dan bacakanlah. Apabila Nabi SAW diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukanlah maknanya sebelum tu Nabi SAW tak baca. Jadi kita kena faham bahawa fi'il amar ni, kata kerja yang menyuruh, memerintahkan sesuatu,
kadang-kadang memang suruh perkara itu dibuat dari awal. Maksudnya sebelum tu tak buat lagi, lalu kita suruh buat. Dan ada kalanya fi'il amar itu menyuruh untuk berterusan dalam perbuatan itu. Dan itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kata Syekh Tontawi, maksud watlu ma uhiya ilaika, dan bacalah, maksudnya ialah teruskan baca. Bukannya baru mula baca, bukannya sebelum ni Nabi SAW tak baca, lalu Allah perintahkan supaya Nabi SAW baca. Tak. Nabi SAW memang dah baca dah Quran selalu sangat. Tapi disuruh baca lagi supaya maknanya berterusan, tambahkan lagi bacaan Al-Quran. Sama seperti mana dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Bukan maknanya tak beriman. Allah Ta'ala pun tahu dia beriman. Sebab tu Allah kata, wahai orang beriman. Allah sendiri panggil mereka itu orang beriman, tapi disuruh berimanlah. Maksudnya ialah istiqamah dalam beriman, berterusan dan tambahkan iman. Sebagaimana kita tengok orang tengah makan, kita kata makanlah. Dia dah makan dah pun, tapi maksud kita, apa yang kita maksudkan ialah tambahkan lagi makan tu, tambah lagi, ambil lagi lauk lain, rasa yang lain pula, macam tu. Jadi watlu ma uhiya ilaika maksudnya ialah wahai Rasulullah SAW, teruskan lagi, tambahkan lagi bacaan Al-Quran yang diwahyukan kepada kamu wahai Rasulullah SAW. Baik. Berkenaan dengan ayat ini, kemudian ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah nafsaka, diri kamu wahai Rasulullah SAW, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, iaitu berzikir kepada Allah. Bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Bil ghadah maksudnya siang, pagi. Orang-orang yang menyeru Allah, maksudnya menyebut nama Allah, berzikir pada Allah pada waktu pagi, wal ashyi, iaitu pada waktu petang, yuriduna wajhah, yang mana mereka itu menginginkan, mengkehendaki wajah. Wajah ni kalau ikut terjemahan literalnya, wajahnya, wajah Allah. Tapi maksud yang dikehendaki di sini ialah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan dia nak wajah saja, mesti nak keridhaan Allah. Jadi wajah di sini ulama menafsirkan sebagai yuriduna ridah. Orang-orang yang berzikir pada Allah pagi dan petang yang mengkehendaki keridhaannya, ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya sabarkan diri, tahan, apa maksud kata, sabarkan diri untuk bersama dengan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala di kalangan sahabat Nabi SAW lah, berzikir pada waktu pagi dan petang. Berkenaan dengan ayat ini, ulama membincangkan apakah sebab turunnya ayat ini. Pastinya bila dibincangkan, maknanya adalah riwayat. Kalau tak ada riwayat, maka kita tak boleh nak bincang lah kenapa ayat ni turun. Tapi sebab ada riwayat, maka ulama pun bincang. Kadang-kadang dalam satu ayat itu, sebab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut mempunyai banyak riwayat. Jadi kata Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala, memang ada banyak riwayat. Ya, di antaranya satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahawa ayat ini turun setelah mana orang-orang yang mulia, orang-orang besar di kalangan Quraisy, mereka meminta Nabi SAW duduk seorang diri, jangan duduk bersama dengan orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang fakir. Seperti siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Jadi bila orang-orang musyrikin kata, wahai Muhammad, kamu ni buat apa kamu duduk dengan orang-orang fakir? Duduk seorang lah, tak payahlah duduk bersama mereka, jatuhlah maruah kamu, seolah-olah begitulah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini sebagai menjawab apa yang dikatakan oleh orang musyrikin Quraisy. Allah kata, tak, kamu jangan hiraukan kata-kata mereka, kamu tetap kamu bersabar, duduk bersama dengan para sahabat yang miskin-miskin ini, kerana mereka ni sentiasa berzikir pada Allah. Ini satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain yang disebutkan oleh ulama. Satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, sama juga,
tetapi terperinci sedikit kerana disebutkan nama. Dalam tafsir Baghawi menyebutkan ayat ini turun kerana Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Ini orang inilah Quraisy datang pada Nabi SAW sebelum Islam, sebelum dia memeluk Islam. Bila dia datang pada Nabi SAW, maka dilihat Nabi SAW tu duduk-duduk bersama dengan orang fakir, orang-orang yang miskin. Antaranya ialah Salman Al-Farisi. Ya, Salman memang miskin lah sebab dia merantau. Dia orang Parsi asalnya. Ya, dan Salman ni pula ialah orang yang tak ada orang yang miskin kan, tak rumah, makna kata tak ada perlindungan yang selesa. Jadi Salman ni berpeluh. Berpeluh dan keluarlah bau busuk daripada badannya. Maka Uyainah ni kata, dia kata, ama yuzika rihu haula wa nahnu sadatu mudar wa asyrafuha. Uyainah kata pada Nabi SAW, tidakkah bau mereka ni, bau-bau orang-orang fakir ni menyebabkan kamu, maknanya mengganggu kamu? Tidakkah bau mereka ni mengganggu kamu, wahai Muhammad? Sedangkan kami ni ialah orang-orang besar dari kalangan Mudar. Mudar ni satu suku lah. Kami ni adalah tokoh-tokoh, orang-orang Mudar. Ya. Kalau kami nak masuk Islam, kamu kena, wahai Muhammad, kamu kena asingkan orang-orang miskin duduk sana, kita duduk sini. Orang musyrikin ni nak macam tu. Dia tak nak campur. Ini perangai orang musyrikin. Kita orang Islam ni sama aja. Tua muda, yalah, kalau tua muda tu memang ada haknya yang diiktiraf. Miskin kaya sama saja duduk. Kalau semayang tu satu saf. Kan? Tak boleh diasingkan. Orang kaya duduk depan, orang miskin duduk tak. Tak boleh macam tu. Dia kena sama je. Melainkan kalau orang yang kaya itu, dia adalah peranannya dalam masjid itu. Contohnya dia memang menguruskan PA system. Dia kena duduk depan lah. Kena reserve tempat tu. Kalau tidak, daripada belakang tu nak ke depan jauh. Ataupun dia imam, atau dia pembantu imam, backup, ataupun dia Bilal, ataupun dia yang menguruskan dia juru acara, maksudnya dia pegang mic. Dia tak apalah, kita reserve tempat dia di depan. Tapi kalau dia tak ada peranan pada ketika itu, tak payahlah kita reserve tempat dia. Kan? Sebab sama saja, orang ada jawatan, tak ada jawatan, pangkat, tak ada pangkat, sama saja sepatutnya. Jadi orang musyrikin Quraisy, mereka minta pada Nabi SAW supaya dibuat pengasingan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Nak bagi tahu bahawa kamu, wahai Muhammad SAW, jangan kamu ikut kata-kata mereka. Kamu duduklah bersama dengan orang-orang yang fakir itu. Ada juga riwayat mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini ialah golongan para sahabat yang muhajirin, yang berhijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, tapi mereka ni sehelai sepinggang. Kata Imam Al-Baghawi, jumlah mereka adalah 700 orang. Dan mereka ni semua fakir, tidak ada rumah. Ya, tidak ada, bahkan pekerjaan pun tak ada. Ya, sebab mereka merantau. Jadi mereka tidur di Masjid Nabawi. Tidur di Masjid Nabawi. Dulu-dulu saya taklah dengar daripada orang-orang katanya bahawa di belakang makam Nabi SAW itulah tempat Ashabus Suffah. Tapi yang terbaru ni saya tengok, itu pun tak tahulah betul tak betul kan. Ada yang kata tidak tepat. Sebenarnya bukan itu tempat dia. Makam Nabi SAW belakang tu ada macam tempat yang tinggi sedikit. Ada dulu memang kita percaya itulah dia tempat Ashabus Suffah. Tempat di mana orang-orang para sahabat yang miskin bermalam, tempat tu. Beriktikaf lah kita kata. Tapi yang terbaru ni saya baca di mana saya tak ingat. Dia kata bukan. Itu adalah hamba, tempat hamba mamalik. Tempat hamba bukan zaman Nabi SAW tapi zaman selepas-lepasnya. Tempat tu dibuat zaman-zaman selepasnya. Wallahualam, tapi mana kata area tu lah. Tak jauh daripada itulah mereka Ashabus Suffah itu bermalam. Sebab itu memang kawasan Masjid Nabawi atau sekitarnya. Tetapi yang nampak jelasnya yang pertama tadi. Ya, sebab yang kedua ni kisah kalau berkaitan dengan Ashabus Suffah, bermakna ayat ini Madaniyah lah, bukan Makiyah. Sedangkan kita tahu surah Al-Kahfi Makiyah. Maka kerana itu yang pertama itulah
asbabun nuzul yang pertama tu lebih mungkin insya-Allah lebih tepat. Ya, walau bagaimanapun adalah persamaannya, iaitu Nabi SAW disuruh untuk duduk-duduk bersama dengan orang-orang miskin, ya, di kalangan para sahabat Nabi SAW, kerana mereka sibuk dengan berzikir pada Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini juga kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan secara khusus bahawa para sahabat yang fakir itu mereka berzikir pada waktu yang khusus, iaitu bil ghadati wal ashi. Bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan petang. Maka di sini ada dua tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Tantawi. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin nak bagi tahu bahawa pada masa tersebut, iaitu pada waktu pagi dan petang, ada kelebihan untuk berzikir pada Allah. Dan ini memang jelas. Sebab kalau kita lihat banyak zikir-zikir nabawi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berkait dengan pagi dan petang. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Kemudian bismillahilladzi la yadurru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak zikir-zikir yang memang masanya telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dibaca pada waktu pagi, iaitu lepas subuh, dan juga pada waktu petang, iaitu lepas asar. Jadi ada ulama mengatakan bahawa dinyatakan pagi dan petang di sini kerana nak bagi tahu pada kita bahawa pada waktu pagi dan petang itu adalah waktu yang afdal untuk berzikir pada Allah. Dia waktu itu lebih afdal daripada kita berzikir pada waktu-waktu yang lain. Pagi iaitu lepas subuh, ya, memang kebiasaan Nabi SAW duduk dalam keadaan berzikir sehinggalah masuk waktu syuruk. Kemudian Nabi SAW sembahyang 4 rakaat, sembahyang isyraq. Ya, maka kata Nabi SAW, siapa yang buat begitu maka dapat pahala haji dan umrah yang mabrur, yang sempurna. Pada waktu petang pun sama, antara asar dan juga maghrib, memang itulah waktu Nabi SAW duduk berzikir secara khusus, ya, kerana waktu itu ialah waktu pertukaran malaikat siang dan malam. Ini satu, dan saya teringat Habib Ali Zainal Abidin pernah menyebutkan, sekiranya kita nak mendapat keberkatan dalam masa kita, kalau kita nak seluruh masa kita ni diberkati oleh Allah, kata beliau, beliau pun cakap daripada para ulama. Dia kata para ulama kata hendaklah kita menjaga 4 masa ni. Kalau 4 masa ni kita penuhkan dengan zikir, maka insya-Allah Allah akan memberkati baki masa-masa yang lain. Apa dia 4 masa? Mudah je nak ingat. Pertama sebelum subuh, kedua selepas subuh, ketiga sebelum maghrib, keempat selepas maghrib. 4 masa ni kalau kita tidak lalai, kita ingat Allah Ta'ala. Contohnya sebelum subuh, tahajud, taubat dan sebagainya. Selepas subuh, zikir Quran. Sebelum asar, zikir, istighfar dan sebagainya. Selepas asar pula. Selepas asar ataupun sebelum maghrib, ya, kita gunakan untuk zikir pada Allah. Kemudian lepas maghrib, kita baca Quran, ataupun kita duduk dalam majlis ilmu, ya, ataupun baca Yasin, tahlil dan sebagainya. 4 masa ni kalau kita mengingati Allah, insya-Allah kita akan dapati keberkatan pada masa-masa yang lain. Seluruh masa kita akan diberkati oleh Allah. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin ketika beliau datang ke kuis. Tahun berapa saya tak ingat, tapi saya ada tulis tentang faedah itu. Jadi saya ingat sampai sekarang 4 masa itu. Jadi pendapat pertama mengatakan bahawa ayat ini memang nak bagi tahu secara khusus pagi dan petang itu memang ada kelebihan untuk berzikir pada Allah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala nyatakan pagi dan petang itu untuk menggambarkan bahawa mereka itu berzikir setiap masa, sepanjang hari. Seperti mana kita kata kita kata pada anak kita kan, contoh kan, kau ni pagi, petang, siang, malam main game. Tak semestinya dia main game pagi, petang, siang, malam. Mungkin dia main game waktu tengah hari. Jadi pagi, petang tu maksudnya ialah sepanjang masa. Istilah pagi, petang, siang, malam tu maksudnya ialah menggambarkan kerapnya ataupun berterusannya dia buat perkara itu. Jadi ada juga ulama seperti mana Imam Al-Alusi sebutkan dalam tafsirnya, Allah Ta'ala kata yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi.
mereka menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Maksudnya ialah ya'budunahu daiman. Mereka beribadah setiap masa. Hanya senya disebutkan bil ghadati wal ashi, pagi dan petang, sekadar untuk menggambarkan bahawa mereka sentiasa melakukan perkara tersebut. Ini satu tafsiran yang bagus juga. Mungkin kita boleh gabungkan kedua-dua pendapat ni dengan mengatakan bahawa mereka ni, sahabat yang miskin ini, sentiasa dalam keadaan ibadah, zikir kepada Allah, tetapi pagi dan petang itu, lepas subuh dan lepas asar itu, mereka lebih lagi, mereka menggandakan lagi amalan mereka, kerana waktu itu ialah waktu yang ada kelebihan dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan mereka ni yuriduna wajhah, mereka mengkehendaki keredaannya. Maka di sini menunjukkan sifat ikhlas yang ada pada mereka. Kalau buat ibadat, banyak zikir tapi tak ikhlas pun tak jadi juga. Kan, penat-penat kan, sembahyang tahajud panjang lama 2 jam sembahyang tahajud. Esok pagi kita cerita dengan orang dengan dalam keadaan menunjuk-nunjuk, habis Allah Taala sikit pun tak bagi apa-apa pada kita. Habis macam tu je. Jadi tak ada guna juga. Kerana itu Allah kata yuriduna wajhah. Mereka hanya mengkehendaki keredaan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan dua matamu, ainak, memalingkan dua matamu, anhum, daripada mereka. Maknanya jangan kamu alihkan tumpuan kamu sepatutnya kepada mereka, tapi kamu alihkan. Jangan kamu alihkan pandangan mata kamu daripada mereka, kerana turidu zinatal hayatid dunya, kerana mengkehendaki perhiasan kehidupan dunia. Kan tadi kita sebutkan bahawa ayat ini diturunkan kerana orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka ada harta, mereka kaya, mereka ni orang-orang yang mulia, ada kedudukan. Mereka minta supaya diasingkan. Maknanya mereka nak memalingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengasingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada muslimin yang fuqara. Maka Allah Taala pesan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu palingkan tumpuan kamu kepada fakir, kepada orang-orang yang kaya, hanya semata-mata menginginkan harta benda. Nak pengaruh, nak harta benda, tak boleh begitu. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati man aghfalna qalbah, orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, daripada mengingati kami. Tengok, Allah Ta'ala tak kata orang-orang yang lalai hatinya, Allah kata orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Maknanya apa? Orang yang Allah Ta'ala, orang yang berzikir itu sebenarnya Allah yang bagi taufik pada dia. Dan orang yang lalai pun Allah yang sesatkan dia. Allah yang sesatkan dia. Sebab Allah kata man aghfalna qalbahu, orang yang mana kami, kata Allah, telah menjadikan hati mereka lalai. Jadi yang menjadikan hati fulan mengingati Allah, hati si fulan lalai, itu semua kerja Allah. Allah kata jangan kamu mentaati orang yang telah kami lalaikan hati mereka daripada mengingati kami. Wattaba'a hawah, dan dia pula orang itu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka furuta. Furuta ni ada beberapa tafsiran. Furuta ni ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang biasa digunakan oleh ulama tafsir, furuta itu ditafsirkan sebagai mujawazatul had, iaitu melampaui batas. Furuta maksudnya lah melampaui batas. Jadi maknanya mereka ni amalan mereka melampaui batas. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa furuta itu maksudnya dhaya'a, iaitu hancur binasa atau hilang. Maknanya jangan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti orang yang mana amalan mereka itu binasa, amalan mereka itu sia-sia. Lebih kurang samalah. Sebab amalan yang melampaui batas dan tidak yang bercanggah dengan kebenaran memang akan jadi sia-sia. Dan kalau mengikut Imam At-Tabari, itulah tafsiran yang paling tepat, kata beliau. Kalau kata beliau, furuta itu tafsiran yang paling tepat
ialah daya'an wa halakan, iaitu sia-sia atau hilang, wahalakan dan binasa. Maka maksudnya ialah jangan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami dan mengikut hawa nafsu, dan amalannya, urusannya itu binasa dan sia-sia. Yalah, sebab amalan bila tak ikut cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ikut ajaran Islam, memang sia-sia, binasa. Kemudian dalam ayat ini masya-Allah, kalau kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang fakir, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada para sahabat, "Ma ra'yuka fi hadha?" Apakah pandangan kamu berkenaan dengan lelaki ini? Maka sahabat kata, "Rajulun min asyrafin nas." Oh, lelaki ni orang yang antara orang yang termulia di kalangan manusia. Hadza wallahi hariyun in khataba an yuzawwaj. Lelaki ni demi Allah sangat patut sekiranya dia meminang, maka pinangannya diterima. Lelaki yang pertama ni orang kaya. Oh, ini lelaki ni kalau sekiranya dia meminang seorang gadis, pasti keluarganya akan terima sebab kaya. Wa in syafa'a ayyu syafa'. Kalau dia memberikan recommend atau memberikan sokongan, pasti sokongannya diterima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sahaja. Kemudian lalu pula seorang lelaki yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya juga soalan yang sama, apa pandangan kamu terhadap lelaki yang kedua ni? Lelaki kedua ni orang fakir. Maka kata para sahabat, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini seorang lelaki dari kalangan orang-orang fakir, dari kalangan orang-orang Islam. Hadza wallahi hariyun in khataba an alla yuzawwaj. Lelaki ini memang kalau dia meminang seorang gadis, pasti dia tidak akan diterima. Pinangannya tak akan terima sebab orang miskin. Wa in syafa'a alla yushafa'. Dan kalau dia bagi cadangan ataupun bagi sokongan pada satu perkara, sokongannya tak diterima. Kan? Macam saya lah, kalau saya sign apa-apa kan, disokong oleh, tak ada orang nak terima. Sebab tak ada apa-apa, tak ada nama, tak ada apa. Jadi orang biasa dia kata, ini kalau bagi cadangan, bagi sokongan, tak diterima. Wa in qala alla yusma'. Kalau dia cakap, mesti orang tak dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza, lelaki yang kedua ni, khairun min mil'il ardi min misli hadza. Lelaki yang kedua ni lebih baik daripada seluruh dunia yang diisi dengan lelaki pertama. Seluruh dunia ni kalau semuanya lelaki macam jenis pertama tadi yang kaya, tetapi yang miskin ni lagi khair, lagi baik daripada yang kedua. Walaupun sepenuh dunia, masya-Allah. Dan juga banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bagi motivasi pada orang-orang fakir, berita gembira pada mereka. Antaranya dalam hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Orang-orang fakir di kalangan orang-orang Islam akan memasuki syurga sebelum orang-orang kaya di kalangan orang Islam dengan perbezaan separuh hari. Dan separuh hari bersamaan dengan 500 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Allah Ta'ala akan perintahkan orang-orang miskin masuk dulu syurga. Jadi semua hadis-hadis yang kita ceritakan ni bukanlah maksud kata orang kaya ni mana kata tak ada apa-apa. Tak. Maksudnya ialah orang-orang kaya kalau sekiranya mereka itu hanya beramal takat biasa saja, tak lebih daripada apa yang sepatutnya, maka itulah kedudukannya. Orang fakir akan mendahului mereka. Jadi orang-orang kaya, orang yang ada harta dan sebagainya, sepatutnya bila mereka dah ada harta, mereka tak sibuk dengan urusan mencari rezeki, maka sepatutnya amal ibadah mereka lebih. Tetapi orang-orang fakir, dalam keadaan dia sibuk kerja, ialah orang fakir kadang tengok masya-Allah kerja berat. Dalam satu hari 2 kerja, pagi kerja kilang, kemudian malam jadi jaga pula, hanya semata-mata nak dapat sikit je pun duit. Mereka itu kalau dalam keadaan begitu mereka mentaati perintah Allah, memang layaklah mereka dapat masuk syurga awal. Mereka lebih mulia daripada seluruh dunia yang diisi oleh orang-orang kaya. Memang layaklah.
Tapi kalau orang kaya dia nak mendahului orang miskin tadi, dia kena beramal lebih. Kerana Allah berikan dia kelebihan dari sudut harta, barulah dia akan dapat mengatasi orang-orang miskin tadi. Jadi di sini memberi semangat, motivasi lah kepada orang-orang yang susah dan sebagainya. Jangan dia berasa putus asa, kerana mereka ni adalah golongan yang memang Allah Ta'ala sayang. Di dunia mungkin mereka tak nampak, tapi nanti di akhirat Allah akan muliakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haqqu, kebenaran itu, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Maknanya jangan kamu ikut yang lain dengan anggapan itu adalah benar. Tak, yang benar itu ialah apa yang datang daripada Tuhan kamu. Ini Tuhan kamu, iaitu Allah. Bagi tahu pada kamu bahawa jangan kamu ikut permintaan orang-orang musyrikin Quraisy, yang bangsawan-bangsawan ini. Ikut yang ni. Kerana al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu yang datang daripada Tuhan kamu, bukan yang datang daripada yang lain. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka sesiapa yang siapa yang mahu, maka hendaklah dia beriman, dan siapa yang mahu hendaklah, maknanya dia jadilah kafir. Siapa nak dia boleh dia beriman, siapa nak maka dia kufur. Ini ayat ini ada beberapa tafsiran. Kalau ditafsirkan dari sudut akidah, panjanglah ceritanya. Ya, sebab dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, ulama membezakan di antara sya'a tu kehendak tu, masyiah. Masyiah itu ada dua. Masyiah dari sudut kehendak menciptakan, dan masyiah dari sudut kehendak Allah Ta'ala dari segi syariat. Itu ada dua, nanti panjang lah. Tapi kalau Syekh Tantawi mudah. Kata Syekh Tantawi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, siapa nak maka dia beriman, siapa nak maka dia kufur. Ini kata Syekh Tantawi, ini tafsiran yang mudah, boleh faham untuk orang awam. Kata Syekh Tantawi, bukan maksudnya Allah bagi pilihan, bukan maksudnya Allah bagi kebebasan kepada manusia untuk memilih iman atau kufur. Tetapi kata Syekh Tantawi, ini adalah ancaman dan menakut-nakutkan. Sebagaimana seorang ibu dia kata pada anak dia, panjat lagi, panjat. Adakah maksudnya mak tu memang nak anak tu panjat? Tak. Mak tu cakap macam tu kerana nak menakut-nakutkan anaknya. Panjat. Macam tu. Kan? Kan, contohnya anak tu suka baling-baling barang. Kita kata pada dia, baling. Anak tu tak baling bila kata macam tu. Itulah yang difahami oleh Syekh Tantawi. Ayat ini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, bukan maknanya memberikan kebebasan pilihan macam yang difahami oleh golongan pluralisme. Dia kata, Tuhan memberikan kebebasan pada kita. Nak beriman boleh, tak nak beriman pun tak apa. Semua agama sama. Selagi mana mengaku bahawa ada Tuhan dan adanya hari pembalasan, sama dia kata. Dia kata Yahudi pun percaya pada Tuhan dan hari pembalasan. Kristian pun sama, Buddha, Hindu, semua kata macam tu. Jadi kata sama, tak. Bukan begitu. Kata Syekh Tantawi, ini ayat ini ancaman. Sebagaimana kita kata pada orang tadi lah, yang anak kita tu, contoh dia. Ataupun seorang guru disiplin kata pada anak murid dia, kalau berani merokok lah. Merokok, silakan, ambil. Jadi bila kata macam tu, anak murid faham. Bukan maksudnya guru tu suruh merokok, tapi maksudnya ialah jangan merokok. Diberi ancaman. Maksudnya kalau berani buat, nanti aku akan balas. Samalah dalam ayat ni. Kalau nak apa ni, balasan yang aku sediakan, silakan kufur. Macam itulah seolah-olahnya. Ini pun bukan daripada saya, memang Syekh Tantawi yang kata begitu. Saya baca saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok ayat selepasnya tu. Memang Allah kata siapa nak maka dia boleh kufur, tapi tengoklah pula ayat selepas tu. Ayat selepas tu kan memberi ancaman. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami menyediakan liz-zalimin, untuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini kata Imam bin Katsir maksudnya ialah kafir. Jadi ada kaitan dengan ayat tadi, faman syaa'a falyakfur. Allah kata sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang kafir, naran, neraka, ahata bihim suradiquha,
yang mana dindingnya, suradiq itu maksudnya dinding, yang mana dinding neraka itu ahata bihim, meliputi mereka. Allahu Akbar. Jadi neraka itu, dalam masuk neraka kemudian ada pula dinding yang meliputi mereka, yang menyebabkan mereka tak boleh lari. Allah kata begitu. Jadi di situ ada ancaman, bukan bermakna Allah bagi pilihan kebebasan, tak. Allah kata siap. Kalau siapa yang ni memilih untuk zalim, iaitu kufur, ya, zalim di sini maksudnya adalah kufur, kata Imam Ibn Katsir, maka siap. Aku sediakan bagi mereka neraka. Bukan sahaja neraka, kalau neraka mungkin boleh lari kot, boleh lari, boleh keluar. Allah kata ahata bihim suradiquha. Ada suradiq, ada pagar, ada tembok yang mengelilingi mereka. Dalam nak menjelaskan bagaimana bentuk suradiq itu, ada beberapa tafsiran suradiq, ya. Ibnu Abbas mengatakan bahawa tembok ataupun pagar neraka itu ialah diperbuat daripada api neraka juga rupanya. Sudahlah dalam tu api, temboknya pun api juga. Ibnu Abbas kata haitun minnar. Hait itu maknanya pagar ataupun tembok. Minnar, daripada neraka, daripada api. Ya. Kata Al-Kalbi, tembok itu ialah unuqun, satu leher yang panjang. Umpama macam inilah, macam ular yang panjang dan besar. Yakhruju minan nar, keluar daripada neraka. Fayuhitu bil kuffari kal hazirah. Lalu leher yang panjang tu, ular yang besar tu, dia akan melilit neraka itu dan meliputi seluruh orang kafir seperti satu lilitan pagar. Itu kata Al-Kalbi. Walau apa juga tafsiran, maksud kata adalah tembok, adalah pagarnya. Bahkan ada hadis Nabi SAW sendiri sudah terangkan kepada kita bahawa ada tetapi inilah dalam hadis telah diterangkan tembok itu bagaimana. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, suradiqun nari arba'atu judurin kathifu kulli jidarin mithlu masirata arba'ina sanah. Kata Nabi SAW, tembok neraka itu 4 dinding, maknanya 4 penjuru. Neraka tu dia punya pagarnya ialah tembok 4 penjuru. Kathifu kulli jidar, ketebalan setiap tembok itu ialah sejauh 40 tahun perjalanan. Kita kalau berjalan kaki selama 40 tahun, berapa kilometer kita boleh pergi? Begitulah tebalnya tembok tersebut. Kalau kita rasa tembok besar Cina tu, Masya Allah, itu pun dah lebar, tebal. Ini pula katanya 40 tahun perjalanan, Masya Allah, lagilah tebal. Jadi memang selama-lamanya ahli neraka tidak akan dapat lari, tak dapat keluar daripada neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dan jika ahli neraka itu ataupun orang-orang yang kafir itu meminta yastaghith, meminta pertolongan, minta bantuan, minta pertolongan, yughathu, mereka akan diberikan pertolongan dengan apa? Bima'in, dengan sejenis air, kal muhli, ya, kal muhli, seperti muhl. Muhl ni kalau tak silap, muhl ni apa ya? Dalam tafsir kata minyak, ataupun air yang pekat, cecair yang pekat. Maknanya sekiranya ahli neraka meminta pertolongan, tolonglah kami ni haus, Allah akan bagi, tapi bagi apa? Bagi muhl, iaitu sejenis minyak ataupun air yang pekat. Ada beberapa tafsiran. Ada riwayat mengatakan minyak yang panas, kalau minum hancur muka. Kata Ibnu Abbas, al-muhl maksudnya ialah air yang pekat, seperti minyak, sama juga. Kata Imam Mujahid, al-muhl itu ialah nanah dan juga darah. Imam Mujahid tafsirkan al-muhl maksudnya ialah al-qayh wad-dam. Qayh itu maksudnya nanah. Nak air Allah Ta'ala bagi air, tapi air itu ialah nanah dan juga darah.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang muhul. Orang tanya pada beliau, apakah dia muhul? Ini ada dalam tafsir Baghawi ni. Maka Ibnu Mas'ud minta supaya dibawakan emas dan perak. Maka Ibnu Mas'ud pun bakar emas dan perak tadi sehingga cair. Maka kata Ibnu Mas'ud, hadza ashbahu syai'in bil muhul. Inilah contoh terdekat bagi muhul. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa al-muhul itu ialah tembaga ataupun logam ataupun emas perak yang cair. Benda tu kalau nak cair, maksud kata kena panas. Jadi kalau itulah minumannya, masya-Allah. Bukan kata hilang dahaga, makan memang hancur lah segala-gala. Kata Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala, inilah yang lebih tepat dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa Arab, al-muhul memang maksudnya ialah logam-logam yang cair. Sama ada timah yang cair, bijih besi yang cair, ataupun selainnya. Itulah yang lebih tepat kalau mengikut inilah Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala. Tapi tak dinafikanlah, makna-makna lain pun mungkin betul. Imam Ibn Kathir cuba mencampurkan semua pendapat tadi. Semua pendapat tadi dicampurkan. Maka kata Imam Ibn Kathir, al-muhul itu bolehlah ditafsirkan sebagai sejenis cecair yang hitam, busuk, pekat dan panas. Jadi dia gabungkan. Sebab pendapat yang kata muhul itu ialah logam cair, bermakna dia nak kata benda tu panas. Yang kata Imam Mujahid kata cecair itu, minuman itu ialah daripada darah dan juga nanah, bermakna benda itu berbau. Ya, berbau. Dan yang kata minyak nak menggambarkan bahawa warnanya hitam pekat. Jadi Imam Ibn Kathir fikir, kenapa tidak kita campurkan semuanya? Maka kata Imam Ibn Kathir, kita gabungkan semua pendapat tadi, bolehlah kita buat kesimpulan bahawa minuman yang diberikan pada orang kafir itu pekatnya sama macam minyak, hitam pekat. Busuknya sama macam pendapat Imam Mujahid tadi yang kata darah dan nanah. Manakala panasnya, itu selari dengan pendapat Ibn Mas'ud yang mengatakan logam yang panas. Emas, perak ataupun tembaga besi yang mendidih. Gabung semua tu, maka dapatlah gambaran sepenuhnya berkenaan dengan maksud al-muhul. Kembali balik pada ayat tadi, Allah kata wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Dan jika mereka iaitu ahli neraka meminta pertolongan, mereka akan dibantu dengan air yang seperti al-muhul. Telah pun diterangkan al-muhul tadi. Yashwil wujuh, yang membakar wajah. Air itu bila minum saja habis terbakar. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Amatlah buruk minuman tersebut. Wa sa'at murtafaqa. Dan amatlah buruk murtafaqa. Murtafaqa ini murtafaqa, kata Ibn Abbas, maksudnya ialah tempat tinggal. Murtafaqa maksudnya tempat tinggal. Maknanya amat buruk neraka itu sebagai tempat tinggal mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi Quran ni biasa. Ya, apabila terangkan tentang orang-orang yang baik, Allah juga akan terangkan orang yang jahat. Begitu juga dengan sebaliknya. Tadi Allah Taala cerita tentang orang-orang kafir. Apakah kesudahan mereka? Maka timbal baliknya ialah cerita pula tentang orang yang beriman. Untuk orang beriman macam mana? Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan, kami tidak akan melenyapkan, kami tidak akan membuang begitu saja ganjaran siapa yang memperelokkan amalannya. Ulaika lahum jannati adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah yang bagi mereka syurga-syurga Aden. Syurga-syurga Aden. Aden ini boleh ditafsirkan sebagai nama syurga, boleh juga ditafsirkan sebagai dari segi bahasa saja. Dari segi bahasa Arab, Aden itu maksudnya ialah tempat bermukim, tempat kita menetap.
Jadi syurga itu adalah tempat menetap bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahab, dan dihiaskan kepada mereka, pada diri mereka itu, min asawir, barang-barang kemas, gelang dan sebagainya. Asawir, asawir, barang-barang kemas, terutamanya di bahagian tangan lah. Min asawira min zahab, daripada emas. Di syurga tak ada haram bagi lelaki pakai emas, pakailah emas. Sutera pun sama. Sebab tu Nabi SAW mengatakan masa di Madinah, Nabi SAW kata pada para sahabat, dua benda ini, sambil mengangkat emas dan juga sutera, Nabi SAW beritahu kepada para sahabat yang lelaki, diharamkan ke atas orang-orang lelaki di kalangan umatku. Jadi di akhirat nanti mereka akan dapat. Yang perempuan memang lagi dapat lah, memang itu pun daripada dunia lagi, orang perempuan memang nak benda tu. Jadi di akhirat, lelaki perempuan semua pakai emas. Dan ayat ini nampak macam bercanggah dengan ayat satu lagi dalam surah Al-Insan. Wa hullu asawira min fiddah. Saya pernah sekali tu jadi imam subuh Jumaat. Tersalah. Sebab dulu dua-dua kata asawir, tapi yang dalam surah Al-Kahfi min zahab, daripada emas. Dalam surah Al-Insan min fiddah, perak. Jadi zahirnya nampak macam bercanggah, sebenarnya tak bercanggah. Syekh Tantawi mengatakan tidak ada masalah pun bahawa seseorang itu memakai di syurga nanti, diberikan perhiasan, sebahagiannya dari emas dan sebahagiannya lagi dari perak. Tak ada masalah. Bukan maknanya bila ayat tu kata emas, maknanya tak pakai perak. Bila kata perak, tak pakai emas. Tak. Apa masalah kalau kita kata dua-dua dipakai? Jadi ada ayat kata yuhallawna fiha min asawira min zahab. Mereka dihiasi dengan barang-barang kemas, gelang dan sebagainya daripada emas. Dan dalam surah Al-Insan mengatakan wa hullu asawira min fiddah. Mereka diberikan perhiasan gelang daripada fiddah, daripada perak. Dalam hadis ada diterangkan setakat mana kita melebihkan basuhan wuduk, setakat itulah kita akan diberikan barang kemas di hari akhirat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Di hari akhirat nanti hilyah, iaitu barang kemas seorang mukmin itu, akan sampai setakat mana wuduknya sampai. Maknanya kalau orang tu dia ambil wuduk takat ni je, takat ni je lah barang kemas je. Jadi kalau ada lebih, barang kemasnya banyak. Kaki contohnya, kaki. Dia basuh takat buku lalinya, takat buku lali je lah gelang dia dapat, gelang kaki. Tapi kalau dia basuh tinggi sikit, maka banyaklah gelang dia dapat. Masya Allah. Kita jangan ingat, kalau kat dunia buruk Ustaz kalau pakai macam tu. Itu kat dunia. Tapi kat akhirat nanti dalam syurga, bila tengok semua orang pakai macam tu, takkan kita tak teringin pakai? Kan? Macam kita lah, kita kat Malaysia, bagi kita yang cantik macam ni pakaiannya. Kalau handsome macam ni pakaiannya. Tapi bila kita pergi ke negara lain, lain pula. Yang kita rasa cantik, bagi orang lain pun kita cantik. Sebab keadaan sudah berbeza, tempat dah berbeza. Samalah juga. Di dunia ni bukan saya tak suka Ustaz, saya kalau pakai emas ni pakai 2 cukup lah. Boy 2 pun banyak kat tu. Dia kata 2 cukup lah. Kalau banyak macam ni, apa benda tu macam itu kita kat dunia. Di akhirat dia punya lifestyle dia lain. Lifestyle nya kita tak boleh cakap, selagi kita dah sampai sana baru kita boleh cakap. Nabi SAW beritahu setakat mana seorang itu melebihkan basuhan wuduk, maka setakat itulah dia akan dapat barang kemas. Sebab tu bila kita mengambil wuduk, kita kena disunatkan lebih. Kan, lebih kan. Abu Hurairah basuh sampai ke hampir dekat bahu. Kalau Abu Hurairah. Kalau basuh kaki, seboleh-bolehnya sampai lutut. Tapi kalau kita ambil wuduk di tempat awam, contohnya di ni, jadi kita basuh sampai pertengahan betis. Kalau di rumah sampai lutut. Disunatkan begitu. Lagi banyak, lagi pertama cahaya. Anggota wuduk tu bercahaya. Yang kedua ialah barang kemas. Allah bagi barang kemas kepada kita. Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundus. Dan mereka iaitu ahli syurga, masya-Allah, memakai pakaian yang berwarna hijau. Masya-Allah.
berwarna hijau. Jadi ahli syurga ni mereka suka pakai pakaian berwarna hijau. Ya, di antara pakaian, di antara warna yang menyejukkan mata kita. Kalau ikut orang sains pun katanya warna hijau ni baik untuk mata. Ya, mereka memakai pakaian berwarna hijau min sundus, daripada sutera sundus. Sundus ni apa pula? Sundus ini maksudnya ialah ya, sutera yang halus, sutera yang nipis. Wa istabraq, dan sutera yang tebal. Maknanya pakaiannya itu ada macam-macam, bukannya satu jenis saja. Sutera hijau yang nipis dan ada juga sutera yang tebal. Ada orang suka tebal, ada orang suka nipis, dua-dua Allah bagi. Di sini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Kalau kita lah bahasa Melayu, dua-dua kita panggil sutera. Nipis ke tebal ke, sutera belaka lah. Tapi Quran ataupun bahasa Arab ada beza. Tebal panggil istabraq, nipis panggil sundus. Sundus, istabraq. Masya Allah. Wa hullu, sudah. Khudrum min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka iaitu ahli syurga bersandar di dalam syurga itu 'alal araik. Araik itu jamak arikah. Arikah ni maksudnya sofa. Sofa. Cushion. Kalau dalam setengah terjemahan dia kata apa? Permaidani pula. Pelamin. Sebab pelamin pun sebenarnya kalau kita cabut dia punya tepi-tepi tu memang asalnya memang sofa lah pun. Sama lah tu. Maksud kata mereka itu duduk santai-santai, bersandar-sandar di tempat duduk yang empuk. Itu nak diceritakan. Yang nak bagi tahu bahawa tempat duduknya itu memang cantik, empuk, selesa. Sangat menenangkan dan merehatkan badan. Wa hasunat ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Amatlah baik ganjaran mereka, balasan yang mereka dapat, iaitu syurga. Wa hasunat, dan amatlah baik ya, murtafaqa, iaitu syurga itu ataupun sofa tadi amatlah baik murtafaqa, sebagai tempat menetap, sebagai tempat duduk, sebagai tempat ketenangan untuk ahli syurga. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Jadi insya-Allah ayat yang seterusnya nanti akan diceritakan tentang perbandingan dua orang lelaki yang salah seorang diberikan dua kebun yang cantik, yang indah, ada sungai, ada anggur, ada macam-macam. Dan perbandingannya dengan seorang lagi yang mana kurang sikit daripada yang pertama, tetapi orang yang kurang itu, lelaki yang kurang harta itu, dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur pada Allah Taala. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Jadi insya-Allah apa yang kita bincangkan pada hari ini mudah-mudahan dapat memberikan pengajaran kepada kita, menaikkan semangat kita untuk beramal soleh, dan juga kita sampaikanlah pada orang lain pengajaran dan isi kandungan yang kita telah pelajari. Insya-Allah semoga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.